سيدي يا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallah. Ikhwan, akhwat, di mana jua berada, saya sentiasa doakan kalian semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Okey, slot untuk kisah misteri dan juga iktibar. Kisah misteri dan iktibar ni yang saya wujudkan ini adalah berkenaan dengan segala perihal cerita sebagai iktibar akan saya kongsikan di sini sepanjang proses rawatan yang telah saya adakan, yang mungkin dalam video keadaannya tidak jelas. Cuma dalam video tu biasanya akan ada kaedah rawatan dan juga kaedah keadaan perihal saya tengah berdialog. Tapi kisah di sebaliknya, inilah yang akan saya masukkan di dalam kita panggil channel, bukan channel, saya panggil slot kisah seram dan iktibar. Jadi insya-Allah untuk cerita kali ini akan saya kongsikan berkenaan dengan gangguan minyak pengasih. Okey, kisah pertama ni, ini berlaku dalam beberapa hari sebelum ni. Jadi kisahnya, pada satu hari tu datanglah pesakit saya. Datang pesakit dan dia telah bercerita yang dia pernah buat rawatan sebelum ni. Cuma dia dapati isterinya dia datang satu kelamin maknanya isteri dan suami datang. Tapi yang masalah gangguan tu pada isteri, gangguan teruk. Jadi datangnya terus jumpa kita buat. Sebelum buat rawatan tu dia dah bercerita lah, sebelum ni dia dah pernah buat rawatan dan perawat mengatakan isterinya ada diganggu gangguan sihir pengasih. Okey, alhamdulillah kita pun terus buat rawatan. Terus bila kita dah buat rawatan, saat saya berdialog dengan gangguan tu, yang mengganggunya adalah jin yang beragama Majusi berumur 1000 tahun. Katanya jin tu yang berkata. Tapi ada benda dalam keadaan kita berdialog dengan jin yang kita boleh guna pakai. Ada benda yang memang kita tak boleh nak guna pakai, tapi kebiasaannya tak boleh nak guna lah. Sebab memang dah sifat jin itu bertipu daya. Tipu daya tu memang dah permainan dia. Tapi tak apalah, bukan benda yang tidak melibatkan akidah ataupun tauhid. Kita bolehlah sebagai panduan. Jadi jin ni beragama Majusi yang berumur 1000 tahun. Jadi alhamdulillah jin tu dalam keadaan yang dia pun dalam keadaan yang bukanlah nak kata tewas tu, tak adalah, tapi dalam keadaan dia mengaku ketidakmampuan dia lah. Jadi dia bercerita lah yang dia adalah daripada jin pengasih yang menjadi khadam pada minyak pengasih. Jadi di situlah, jadi dengan izin Allah, bila saya dah berkomunikasi dengan jin tu pun dah sanggup, memang sanggup untuk masuk agama Islam. Dan kemudian saya pun panggil lah semangat si pembuatnya dengan izin Allah. Jadi saya panggil, bila dah datang, dengan itu saya berdiskusi lah, berdialog dengan semangat yang membuat ni lah, yang pembuat ni lah. Bukan pembuat minyak ni, yang pengguna. Okey, pengguna minyak ni. Jadi bila cerita-cerita, jadi dia beritahulah, yang dia beritahu memang betul dia gunakan minyak ni yang telah sapu pada tangan kanan si pesakit. Dan rupanya bukan seorang je, ada 5 orang. 5 orang yang dah dia gunakan minyak tu. Jadi yang 4 lagi saya tak tahulah. Ini yang saya tahulah kan. Yang pertama ni saya tahulah. Kemudian bila dia kata dia dah, tapi bila saya pun berilah dakwah sikit, nasihat, jadi kemudian dia pun kata dia pun dah insaf. Wallahu alam, tapi saya harapkan betul-betul lah keinsafan tu lahir daripada hatinya. Kemudian dia kata dia dah bertaubat, dia pun dah buang minyak tu. Dan bila saya tanya, berdiskusi lagi, rupanya minyak tu diperolehi dengan membeli. Dia membeli minyak tu daripada luar sana, daripada online. Jadi pesanan saya berhati-hati, sebab minyak
kalau zaman dulu mungkin sukar nak dapat lah. Kena pergi jumpa Tok Bomo, nak kena proses tu ini kan. Tapi sekarang ni memang sangat-sangat mudah. Dan kita memang ada yang fake ada yang minyak yang fake. Tapi kita bimbang minyak yang ada di luar sana tu yang mempunyai khadam. Seperti ini lah apa yang berlaku ni, keadaan yang berlaku dalam cerita ni. Kemudian bila dah dia pun sanggup bertaubat semua, keluarlah, saya minta dia insaf lah. Alhamdulillah dia setuju dan bertaubat. Kemudian dia keluar. Okey, kembali kepada cerita tadi. Rupa-rupanya yang si pembuat sihir ni, rupanya rakan sekerja kepada isterinya, kepada pesakit ni. Jadi bila rakan sekerja tu, bila waktu saya tahulah nama dia bagi tahu nama semua kan. Betul lah dia katanya suami isteri ni betul, sebab dia kata sebelum ni pun ada orang kata rakan sekerja, dan bila saya panggil dan benda tu gangguan, inilah yang semangat yang mencolek tu, jadi dia pun mengakulah dia rakan sekerja, tapi dia dah berhenti kerja pada masa tu. Jadi ialah kemudian ceritanya bila dah berobat semua tu, saya keluarkan semua gangguan tu dengan izin Allah, keluarkan semua. Dan Alhamdulillah si pesakit tu sembuh dengan izin Allah. Cuma di sinilah saya nak pesan kepada semua rakan-rakan netizen di luar sana, ikhwan akhwat, isteri kepada rakan-rakan saya, anak-anak kepada rakan-rakan saya yang daripada kaum Hawa ni, berhati-hati kerana pada masa sekarang kejahatan tu boleh berlaku pada bila masa tanpa kita sedar, tanpa kita sangka. Inilah yang berlaku sebab dengan colek minyak je dia pun pesakit ni pun tak tahu. Dan saya rasa masih ramai di luar sana yang pakai, sebab ini yang dicerita kepada saya lah daripada yang menyihirkan tu. Daripada 5 orang tadi saya cerita 5 orang yang kena 5 orang. Kebanyakannya isteri orang dan juga tunang orang. Tengok keadaan ni yang macam ni yang berlaku Jadi yalah, berhati-hati. Jadi kita takut nanti berlaku ialah antara hubungan suami isteri tu jadi porak-poranda disebabkan benda ni. Sebenarnya si pembuat yang membuat sihir ni sebenarnya tak mampu pun, sebab dia hanya membeli, tetapi dia tak tahu kaedah nak menyeru mengguna pakai. Dia tahu terus colek je dekat si yang dituju mangsa. Tapi sebenarnya mungkin adalah bacaan untuk menyeru jiwa, menyeru semangat orang tu. Tapi itu yang tak ada pada dia hanya membeli. Jadi benda tu khadam minyak tu cuma mengganggu pesakit je. Itu masalahnya. Jadi tak boleh nak tidur malam dengan ada bunyi, ada nampak. Jadi membuatkan gangguan untuk bekerja kan, untuk bersama dalam hubungan kekeluargaan. Jadi menyebabkan gangguan. Jadi itulah sekali lagi saya pesan kepada akhwat di luar sana, dan pada para suami, para ayah, abang-abang, sentiasalah berhati-hati, selalu ambil peka, ambil jangan lalai kepada ahli keluarga kita, terutamanya kaum perempuan tentang berkenaan dengan macam benda-benda macam ni lah yang saya bimbang dan saya bimbang benda-benda yang macam ni yang boleh berlaku pada bila masa tanpa kita sangka, tanpa kita agak. Jadi untuk itu untuk slot kali ini itu saja daripada saya. Semoga cerita kali ini dapat memberi iktibar dan juga dapat memberi satu orang kata pengetahuan yang mungkin boleh memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Sebelum itu jangan lupa tuan-tuan yang puan-puan yang masih belum subscribe channel saya, moga-moga dapat memberi manfaat. Mohon jangan lupa subscribe, share dan komen. Yang belum follow lagi, minta follow, share dan komen. Moga-moga dengan keadaan silaturahim yang kita bersama ini, Allah memberikan satu rahmatnya, kerana apa yang ada pada channel saya insyaAllah satu perkongsian ilmu, yang mana ilmu yang memang kita wajib mengetahuinya. Sebab apa? Sebab ada perkara-perkara raib, salah satu daripada rukun iman yang perlu kita percayainya. Jadi akhir daripada saya, semoga tuan-puan, ikhwan, akhwat di luar sana sentiasa dalam jagaan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.